sebenarnya perkara ini bukan asing dalam keadaan senario politik. Bukan hanya di Sabah, di Sarawak, di negara Malaysia dan ada. Dan kita melihat bahawa ini akibatnya oleh kerana perundangan, tidak ada pematuhan. Ya, the law in this country must be adhered. Penting bagi kita untuk kita dapat melaksanakan undang-undang yang ada di dalam negara. Kalau kita melihat dari segi sejarah, ya, dari Kalumnika, dari Tun Mustafa, daripada Pairin, semuanya keadaan-keadaan berkisar dari sini. Malahan saya pun berlaku sampai sehingga keadaan pembubaran Dewan tahun 2020 oleh kena berlaku dari segi aturan-peraturan perlembagaan yang tidak dapat dipatuhi oleh ahli-ahli politik, sehingga masyarakat berdekat bahawa itu agak bimbang, agak keliru dalam keadaan, ya. Jadi saya melihat bahawa ini berkisar pertamanya oleh kerana pergolakan dari kerajaan yang ada pada hari ini, ya. Sebarang kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Ajiji, ya, itu akan sedikit sebanyak akan menimbulkan beberapa kekeliruan yang berlaku, ya. Kena kita faham dan tahu bahawa daripada perlembagaan di Sabah, kalau kita lihat dari segi perlembagaan di Sabah cukup jelas, ya, sama ada artikel 6.3 ataupun 6.7 di situ, iaitu menyatakan tentang kedudukan seseorang, ya, kedudukan negeri. Ya, pertama, dia ketua parti, keduanya dia mempunyai jumlah, ya. Dan itu kalau kita lihat berbagai zaman Tun Mustafa angkat sumpah walaupun jumlahnya tidak cukup, lantik pula 6 orang untuk memuatkan bahawa ini mahkamah, lepas itu mahkamah bilang batalkan, Tun Mustafa tidak batalkan, maka berlakulah permintaan oleh Tan Sri Pairin waktu itu 67 ini, walaupun undang-undang perlembagaan Sabah menyatakan dua perkara pokok. 10.2 menyatakan kuasa TYT dalam artikel 10(2), kuasa TYT nanti ketua menteri membubarkan dewan, dua perkara. Tapi dalam 10 itu juga tertakluk kepada peraturan 67, boleh melantik ketua menteri, itu hak TYT, tapi juga dikurung kuasa itu kepada artikel 67, mana parti yang mempunyai jumlahnya, majoritinya, dan ketua parti. Dan ini yang berlaku keadaan. Bila mana peralihan, contohnya ini berlaku daripada bila sudah Datuk Ajiji keluar daripada bersaing, menyatakan bahawa dia pengumuman public announcement is done, he pronounced he is moving up nombor 1, joining my party. Kita tidak tahu, belum ada lagi parti mana yang dia nak jadi ketua, mana landasan, kita pun sedikit masalah dia cakap. Dan ini yang menimbulkan kekeliruan. Dalam kita di persekutuan, kita sudah laksanakan undang-undang anti lompat, kenapa tidak dilakukan di Sabah anti lompat yang berlaku? Dan inilah kadang-kadang keadaan yang kita katakan bahawa perundangan itu tak dipatuhi. Tidak ada anti lompat berlaku di peringkat di Sabah, tetapi pematuhan 63 dan 67 tidak dilakukan di situ, ya. Malahan berlaku berkisar, saya akan menumbuhkan sebuah parti, ya. Dan kita tahu pada tahun 2020 bila bubar dewan, CRS tidak ada. Waktu itu dia berdiri bertanding dan dia menumbuhkan angkat sumpah di depan TYT antara Kerajaan Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional.